Mentality ni mindset, bahasa lain dia mindset. Cara kita berfikir. Itu mentality ataupun kita panggil mindset lah. Sekarang ni orang guna bahasa itu. Mindset usahawan. Okay, dalam membina untuk mencapai kejayaan. Faktor orang itu berjaya atau tidak. Faktor orang itu akan berjaya atau tidak. Faktor yang mempengaruhi kejayaan seseorang. Okay, itu banyak dipengaruhi oleh cara dia berfikir. Okay, orang yang mampu berjaya dalam bisnes, dia mesti ada ciri-ciri dalam dia punya pemikiran, yang selari dengan kejayaan itu. Kalau dia tidak selari dengan kejayaan itu, dia tidak akan berjaya. It comes from your mindset. Dia datang dari cara engkau berfikir tu. Jadi kebanyakan orang dia tidak berjaya kerana cara dia berfikir tu. Cara dia berfikir itu memang tidak sesuai untuk Tuhan bagi dia anugerah kejayaan tu. Tidak sesuai untuk dia terima anugerah tu, kejayaan daripada Tuhan bagi kat dia kan. Sebab cara dia berfikir. Jadi tajuk malam ni penting ni. Satu tajuk yang paling penting ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena hadir dalam Zoom meeting. Your internal, this is your internal power ni. Okay, untuk engkau nak berjaya, engkau kena ada sesuatu kuasa dalaman. Kuasa dalaman engkau tu inilah how you think. Macam mana engkau berfikir ya. So mentality usahawan lebih daripada sekadar pemikiran. Okay. Ia adalah cara melihat dunia dan menavigasi. Navigate kan. Engkau lalui jalan tu. Navigate. Menavigasi cabaran yang mendorong orang ramai mencipta peluang, berinovasi dan mengatasi halangan. Okay, ini bahasa bombastik ni. Bahasa bombastik ni. Mentaliti usahawan lebih daripada sekadar pemikiran, ia adalah cara melihat dunia dan menavigasi cabaran yang mendorong orang ramai mencipta peluang, berinovasi dan mengatasi halangan. Hebat bahasa dia tu kan. Jadi ini bukan bahasa siapa ni. Ini bahasa orang yang paling bijak dalam dunia ni. Okay, orang paling bijak dalam dunia ni tuan. Nah, mentaliti ini penting untuk berkembang maju sebagai usahawan kerana ia merangkumi kedua-dua daya tahan untuk menghadapi kegagalan yang tidak dapat dielakkan dan visi untuk memanfaatkan detik peluang. Di sini kita akan meneroka ciri-ciri utama minda keusahawanan itu. Malam ni lah kita akan lihat. Ada 10 ciri. Ada 10 ciri usahawan yang berjaya itu. Macam mana dia berfikir kan. Ada 10. Malam ni kita akan kupas satu-satu. Tuan-tuan boleh tengoklah daripada 10 tu berapa engkau ada kan. Daripada 10 tu berapa engkau ada. Sebab ia penting dan cara membangunkan dan memupuknya.
Okay. Jadi kalau engkau tidak ada benda tu, malam ni kau belajar, besok kau buatlah benda tu. Okay. Besok engkau kena create benda tu dalam otak engkau. Engkau kena tukar engkau punya pemikiran tu kan. Kalau tidak selari dengan 10 perkara malam ni yang saya akan cerita ni, engkau kena ubah engkau punya otak tu kan. Kena bersihkan dia, cuci dia. Lepas tu masukkan 10 benda ni dalam kepala otak tu. Okay. Sebab ini 10 ciri yang penting untuk tuan-tuan berjaya dalam bisnes. Bukan saja dalam bisnes, dalam kehidupan. Okay. Jadi perhatikan satu-satu. Okay. Pertama, cara berfikir ni. Pertama, mengambil risiko dan keberanian yang dikira. Okay. Itu yang pertama tuan-tuan. Okay. Kalau engkau penakut kan, kalau engkau penakut, orang yang penakut lah, okay, engkau tidak akan berjaya. Kalau engkau tidak berani ambil risiko. Dalam bisnes, semua bisnes ada risiko. Semua bisnes ada risiko. Tidak ada bisnes tak ada risiko. But risiko itu sudah dikira. Itu maksudnya di sini, dikira ni. Kan bukan membabi tuli kan. Bukan membabi buta kan. Okay, bukan buat sesuatu itu membabi buta, bukan. Okay, kita buat satu bisnes, kita kira dia punya risiko. Tadi kira dah. You have to calculate. Jadi risikonya tu dah calculated risk. Engkau dah kira risiko dia. Okay. Bukan risiko tu kau lari, tidak. Kau tengok risiko tu. Dan kau kira dia punya risiko. Okay. Kena pandai buat analisa lah. Okay. Salah satu ciri mentaliti keusahawanan ialah keselesaan. Nampak tu perkataan tu? Keselesaan dengan risiko. Kau tidak takut dengan risiko. Kau rasa selesa dengan risiko. Okay, usahawan tidak lari daripada yang tidak diketahui. Okay, usahawan tidak lari daripada yang tidak diketahui. Okay, mereka menerimanya. Tetapi ini tidak bermakna mereka melulu. Bukan membabi buta lah kan. Sebaliknya, usahawan yang berjaya menilai, okay, dia evaluate, dia menilai potensi risiko, menimbangnya dengan ganjaran yang mungkin dan meneruskan dengan keberanian yang sudah dikira. Okay. Pendekatan untuk mengambil risiko ini membezakan mereka daripada penjudi semata-mata. Bukan gambler kan. Okay. Mereka adalah pembuat keputusan termaklum yang bersedia untuk menerokai wilayah baharu, mengetahui kedua risiko dan kemungkinan hasil. Jadi kalau engkau buat macam ni, engkau boleh tahu apa peluang yang berbentuk skema, apa peluang yang tidak berbentuk skema. Kalau skema tuan-tuan itu risiko dan itu kena nilai dia. Dan bila engkau nilai, engkau tahu dah benda ni skema. Jadi engkau tak buat. Okay? Jadi risiko tu kau kena evaluate dulu, nilaikan dulu. Kalau engkau evaluate sesuatu yang skema dengan seperti Live Good ini, bila engkau evaluate, engkau tengok, ini real business, ini business yang betul, ini business penipu ni, skema ni. Jadi engkau ambil Live Good sebab engkau dah evaluate dia, kau dah nilaikan dia kan. Jadi menilai itu kena ada otak tuan-tuan.
Kena guna akal engkau. Okay? Kau kena pandai menilai lah. Jangan bodoh. Kalau bodoh kau tengok scammer pun kau kata betul. Jadi kena tahu menilai. Okay? Jadi bagi bakal usahawan adalah penting untuk mengamalkan pengambilan risiko yang dikira. Dengan memulakan dengan risiko yang lebih kecil dan terkawal. Macam berikut lah. Apabila keyakinan bertambah, kan, mereka kemudiannya boleh menangani cabaran yang lebih besar. Okay. Pendekatan berulang ini membolehkan usahawan membina asas daya tahan dan kebolehsuaian sambil mempelajari cara mengarungi ketidakpastian. Okay, so ini mentaliti seorang usahawan, dia kena berani. Tapi berani dengan mengira dia punya risiko itu. Okay. Now, kedua, visi dan perspektif jangka panjang. Mentaliti keusahawanan adalah berwawasan. Dia ada vision. Seorang usahawan tu dia kena ada wawasan lah, ada vision. Usahawan tidak hanya tertumpu kepada tugas seharian. Mereka didorong oleh visi yang lebih besar tentang apa yang mereka ingin capai di masa depan. Okay, mereka bukan saja tengok hari ini, tuan-tuan. Dia tengok ke depan, tuan. Apa aku nak jadi 5 tahun akan datang, apa aku nak jadi 10 tahun akan datang, kan? Adakah aku masih buat kerja yang sama ni, kan? Atau aku dah relax dah, kan? Relax dah, rumah besar, kereta besar, bini besar. Okay, mereka didorong oleh visi yang lebih besar tentang apa yang mereka ingin capai di masa depan. Visi ini bukan tentang menolak kehadapan secara membuta tuli. Ia tentang mengekalkan gambaran yang jelas tentang matlamat. Okay, matlamat akhir. Sambil menavigasi laluan yang sering berliku menuju ke sana. Hebat juga bahasa dia. Ini bukan bahasa sifun ni, tak? Ini bahasa intelektual. Okay? Ini sesuatu yang intelektual. Paling bijak ni. Paling bijak di dunia ni. Okay, mempunyai visi membolehkan usahawan mengekalkan hala tuju dan motivasi. Walaupun keputusan jangka pendek mungkin tidak mencerminkan kemajuan. Okay, bagi mereka yang memupuk mentaliti keusahawanan, menetapkan visi jangka panjang dan memecahkannya kepada pencapaian yang lebih kecil dan boleh dicapai, boleh membantu membina keyakinan dan mengekalkan fokus. Pencapaian ini menyediakan pusat pemeriksaan di sepanjang jalan, menjadikannya lebih mudah dan melaraskan strategi sambil kekal berlabuh pada matlamat keseluruhan. Okey, jadi maksudnya di sini tuan-tuan kena ada matlamat jangka panjang. Engkau kena ada di ujung sana tu, apa engkau punya goals, apa engkau punya matlamat, apa engkau nak capai. Okey, lepas tu engkau pecah-pecahkan dia kepada beberapa bahagian. Jadi engkau ada matlamat pendek. Daripada matlamat panjang tu, engkau sediakan beberapa matlamat pendek. Okey, ikut masa itu. Okey, jadi engkau boleh tengok. Aku dah capai matlamat kecil yang pertama, yang kedua, ketiga, sampailah ke ujung. Contohnya macam kita nak capai pangkat diamond ataupun crown. So nak capai crown tu kan dia ada pangkat-pangkat lain tu kan. Jadi kau kena start dengan bronze, kau start dengan silver, lepas tu gold, lepas tu platinum, barulah kau pergi diamond. Jadi kau kena target satu-satu. Tapi jangka panjang kau tu ialah nak capai crown.
Kau dah set dah. Aku nak capai crown tu. Aku nak income lebih 100,000 sebulan. 100,000 sebulan. Atau aku nak sampai 1 juta. Apa aku peduli? Aku nak 1 juta income 1 bulan punya. Itu jangka panjang aku. Kau kata aku gila ke apa ke, tak kisah. Tapi aku punya matlamat ialah nak capai 1 juta ringgit 1 bulan. Kan? Macam orang yang ada beribu-ribu ekar kelapa sawit tu kan. Mereka ada kelapa sawit beribu-ribu. Tapi aku dalam Live Good, aku nak capai macam tu juga. Tapi bukan kelapa sawit. Tapi dalam Live Good lah. Ketiga, ketahanan. Mindset engkau, minda engkau tu kena ada ni, ciri-ciri ni. Ketahanan dan minda pertumbuhan. Usahawan pasti akan menghadapi kegagalan. Tidak ada usahawan yang tidak gagal. Semua usahawan dia akan menghadapi kegagalan di awal-awal itu. Jadi usahawan pasti akan menghadapi kegagalan, kemunduran, penolakan di sepanjang jalan. Termasuk dalam Live Good kita ini. Engkau jumpa satu orang, mungkin orang tu reject. Gagal. Engkau dah ada 50 orang, lepas tu ada 4-5 orang tak maintain. Undur. Engkau undur. Kemunduran itu. Jadi ini engkau akan hadapi. Itulah usahawan punya kerjaya, tuan-tuan. Dia akan hadapi benda ni. Jadi engkau kena bertahan. Kau kena bertahan tu. Mentaliti usahawan melihat cabaran ini sebagai peluang untuk berkembang. Itulah dia. To grow, nak berkembang, tuan-tuan mesti tengok benda tu. Mesti gagal, mesti mundur, mesti ada penolakan, mesti. Kau tidak akan berkembang kalau kau tak jumpa benda tu. Jadi pemikiran ini yang dikenali sebagai minda pertumbuhan. Bermaksud melihat halangan sebagai cara untuk belajar dan bukannya sebagai penghalang kepada kejayaan. Jadi otak kau kena fikir macam tu. Daya tahan ini membolehkan usahawan kekal bermotivasi dan tidak goyah walaupun dalam keadaan sukar. Kau tengok sahabat-sahabat kita, tuan-tuan, dulu ada yang bersama kita, rajin bersama kita, sekarang entah ke mana kan. Sebab mereka tidak faham this thing. Dia tidak faham benda ni. Ini sepatutnya dia ada otak macam ni. So, daya tahan dalam keusahawanan boleh dibangunkan melalui pelbagai amalan seperti refleksi, kesedaran dan kebolehsuaian, adaptability, kebolehsuaian. Setiap kali usahawan menghadapi kemunduran, mereka mendapat pandangan tentang perniagaan mereka, strategi mereka atau juga kapasiti mereka sendiri. So you evaluate lah, buat analisa lah. What is the problem? How to solve the problem? Jangan lari. Kenapa kau lari kan? Live Good ini the best in the world sampai sekarang, the best in the world, tuan-tuan. Minggu lepas 2 orang Cina jadi diamond, 1 orang Thailand jadi diamond. Tidak berkurang, setiap minggu dia berkembang. Seluruh dunia, Live Good berkembang seluruh dunia, nomor 1. Tak ada boleh lawan Live Good. Jadi kau yang lari itu kenapa kau lari? There's something wrong with you. Bukan Live Good. Live Good fantastic kan. Dengan melihat cabaran sebagai peluang pertumbuhan, usahawan meningkatkan kebolehsuaian mereka, menyediakan mereka untuk cabaran masa depan. Kena persistent, konsisten. Inilah cerita dia ni. Persistent, konsisten, tuan-tuan. Istiqomah.
genggam bara api sampai jadi abu. Okey, ciri yang keempat, macam mana engkau berfikir? Kreativiti dan penyelesaian masalah, problem solving. Engkau punya otak tu kena kreatif lah. Okay, kena kreatif dan kena tahu macam mana nak solve problem. Ada masalah, how to handle kan. Masalah mana pandai berhenti tuan. Dia berhenti bilang kau mati ya. Masalah ini dia berhenti bilang kau mati ya. Selagi ada kehidupan, maka Tuhan cipta masalah untuk engkau. Okay? Untuk uji engkau lah. Hidup ini ujian tuan. Tuhan jadikan kita manusia ni diuji. Kalau engkau dah masuk syurga, tak payah uji lagi dah. Selagi engkau di dunia ni diuji lah. So, creativity sering dilihat sebagai sifat utama dalam usahawan yang berjaya. Okay? Itu sifat utama tu. Walau bagaimanapun, creativity bukan semata-mata mengenai idea artistik. Bukan seni saja. Atau reka bentuk produk inventif. Kan? Ia mengenai mendekati masalah dengan perspektif yang baru. Think out of the box. Berfikir di luar kotak. Okay, mentaliti usahawan sememangnya cenderung kepada penyelesaian yang inovatif kerana ia membolehkan mereka menonjol dalam pasaran yang kompetitif dan memenuhi keperluan yang tidak dipenuhi. Okay, business tuan-tuan is about problem solving. Bisnes adalah menyelesaikan masalah. Kalau engkau boleh selesaikan masalah, engkau ada bisnes. Orang akan pergi cari engkau. Okay, problem solving. Jadi engkau kena inovatif, kena pandai menyelesaikan masalah. Macam Live Good. Live Good ini menyelesaikan masalah manusia sebab harga barang kalau cara biasa mahal. Itu problem, masalah kepada masyarakat. Harga barang mahal. Jadi Live Good wujud selesaikan masalah itu. Jadikan harga murah dengan cara membership. Okay. So itu contoh. Membangunkan keupayaan menyelesaikan masalah kreatif ini bermakna melatih diri untuk melihat masalah dari pelbagai sudut. Bagi usahawan tiada formula tunggal untuk berjaya. Setiap masalah mempunyai pelbagai penyelesaian yang berpotensi dan selalunya perlu untuk mencuba dan mengulangi. Salah satu cara untuk memupuk minda ini adalah dengan mengamalkan latihan pemikiran lateral, di mana seseorang mencari penyelesaian yang tidak jelas untuk masalah yang mudah. Okay, pelbagai solusi. Sifat yang kelima, sifat minda usahawan yang berjaya. Yang kelima, kebolehsuaian dan menerima perubahan. Okay, kebolehsuaian, sifat boleh ubah suai tu dah. Adaptability. Dalam dunia yang serba pantas hari ini, perubahan adalah berterusan dan usahawan mesti bersedia untuk menyesuaikan diri. Okay, tamadun kita ni dia berubah tuan-tuan. Okay? Sebab tamadun kita ni dipengaruhi dengan perkembangan IT, teknologi IT itu. Dan teknologi ini berkembang cepat. Jadi engkau kena ubah suai engkau punya cara tu. Okay? So mentaliti keusahawanan melihat perubahan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk berputar dan meneroka jalan baru. Kebolehsuaian ini penting dalam industri yang sering mengalami gangguan seperti teknologi atau pemasaran digital.
Kebolehsuaian boleh dibangunkan dengan kekal ingin tahu, belajar secara berterusan dan tetap terbuka kepada maklum balas. Kuncinya adalah untuk mengelak daripada menjadi terlalu terikat pada satu pendekatan atau strategi. Sebaliknya, usahawan yang mempunyai pemikiran yang fleksibel boleh mengubah arah atau memperhalusi kaedah mereka berdasarkan maklumat baharu, perubahan pasaran atau keperluan pelanggan yang berubah. Okay, so follow the market trend. Jangan kaku, jangan beku. Kau kena boleh pandai berubah lah, ikut peredaran zaman. Nombor 6, fokus dan pengurusan masa. Ada 10 ni tuan. Ini yang ke-6. Salah satu cabaran yang dihadapi oleh usahawan ialah mengekalkan fokus, tumpuan perhatian. Usahawan selalunya perlu memakai berbilang topi, yang bermaksud mereka perlu menguruskan masa mereka dengan berkesan dan mengutamakan tugas. Mentaliti keusahawanan yang menyedari kepentingan pengurusan masa dan mampu menyeimbangkan antara penglihatan bergambar besar dan butiran harian. Pengurusan masa boleh dipertingkatkan dengan membangunkan rutin, menetapkan matlamat yang jelas dan mengelakkan gangguan yang tidak perlu. Mengelakkan gangguan yang tidak perlu. Usahawan sering mendapati ia berguna untuk membahagikan hari mereka ke dalam blok masa yang difokuskan khusus untuk tugas tertentu. Disiplin yang menjadi tumpuan ini membantu usahawan maju dengan mantap dan mengelakkan keletihan, membolehkan mereka bekerja dengan cekap ke arah matlamat mereka. Jadi tuan-tuan kena tahu menggunakan masa tu. Benda-benda yang tak ada kaitan dengan engkau punya matlamat tu, elakkan tuan-tuan. Jangan membazir masa dengan perkara-perkara yang tidak membawa engkau kepada matlamat engkau itu. Jadi tengok, buat analisa apa aktiviti engkau hari-hari tu kan. Yang mana tak berfaedah tu buang, jangan buat lagi. Kerana engkau tengok TV berapa lama sehari? Adakah tengok TV itu membawa engkau ke matlamat engkau? Engkau main game tu berapa jam sehari? Ketujuh, motivasi diri dan dorongan dalaman. Motivasi diri dan dorongan dalaman. Mentaliti keusahawanan sering dicirikan oleh dorongan dalaman yang kuat. Usahawan sering bermotivasi diri, didorong oleh keinginan untuk menghidupkan visi mereka itu. Dorongan dalaman ini mendorong mereka untuk terus maju walaupun tiada ganjaran atau pengesahan segera. Walaupun katalah bonus bulan pertama ciput je kan, sikit je. Bulan kedua masih sikit lagi. But they continue. Bagi mereka yang membangunkan minda keusahawanan, memupuk semangat tujuan yang kuat adalah penting untuk mengekalkan motivasi dalaman ini. Motivasi diri boleh dibina dengan menetapkan matlamat yang kecil dan berperingkat dan memberi ganjaran kepada diri sendiri untuk mencapainya. Nak capai bronze 5, lepas tu silver, lepas tu gold, platinum, itu pencapaian engkau nak capai tu kan. Kau kena ada matlamat tu bilang kau nak capai tu. Kena ada matlamat tu bilang kau nak capai tu. Bilang kau capai, bagilah reward pada diri sendiri kan. Selain itu, usahawan boleh
memanfaatkan motivasi mereka dengan menghubungkan kerja mereka kepada tujuan atau matlamat yang lebih luas. Mengetahui bahawa usaha mereka menyumbang kepada sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri, membantu mengekalkan motivasi mereka dari semasa ke semasa. Okay? So, kalau tuan-tuan nak buat satu matlamat yang lebih kuat, okay? Contohnya engkau buat satu matlamat, katalah engkau kata, aku nak buat satu satu mata fish. Aku nak buat satu mata fish. Okay. Aku founder dia, aku yang bagi bajet untuk buat mata fish tu. Itu matlamat aku. Aku nak buat bisnes berikut ni, aku dapat income 30,000, 40,000, aku bagilah sebahagian daripada pendapatan aku tu untuk mendirikan sebuah mata fish. Kan itu satu benda yang besar, tujuan yang besar, tuan-tuan. Okay, itu akan memotivasikan engkau. Bila engkau down, rasa down, alamak aku jumpa si Ali tak join lah. Engkau rasa down kan. Jadi engkau pikirkan balik, aku punya matlamat ni besar ni kan. Okay, jadi motivate engkau balik. Bila engkau ada motivasi, bila engkau ada matlamat besar yang bukan untuk diri engkau, untuk orang lain. Yang ke-8, pembelajaran berterusan dan pembaikan diri. Pembelajaran berterusan, continuous learning. Orang putih kata continuous learning. Dan pembaikan diri, self-improvement. Ini sangat penting. Nombor 8 ni sangat penting. Okay? Otak engkau kena fikir benda ni. Kena ada dalam otak engkau ni. Usahawan adalah pelajar sepanjang hayat sampai engkau mati. Tidak pernah engkau berhenti belajar. Walaupun engkau ada tua nyanyuk dah. Mereka memahami bahawa pertumbuhan dalam perniagaan mereka dikaitkan secara langsung dengan pertumbuhan peribadi. This is very big ni, tuan-tuan. Ini benda besar ni. Saya ulang balik. Mereka memahami bahawa pertumbuhan dalam perniagaan engkau tu, engkau nak capai diamond tu, kan? Dia berkaitan secara langsung dengan pertumbuhan peribadi dalam diri engkau itu. The value, nilai dalam diri engkau tu, adakah dia bertambah atau tidak? Adakah sama je? Kau kena naikkan engkau punya nilai diri tu, tuan-tuan. Belajar. Pergi kursus lah, apalah. Tak tahu guna komputer, pergi daftar dalam kelas komputer belajar. Kau kena naikkan engkau punya kemahiran. Barulah engkau boleh naik pangkat-pangkat tu. So, dalam dunia yang pesat berubah, mentaliti keusahawanan memerlukan pembelajaran berterusan untuk kekal relevan. Okay, tak boleh kata, I don't know IT. You don't know, you learn lah. Kan? Engkau tak faham, belajarlah. Itulah guna engkau belajar berterusan. Kan? Naikkan nilai diri engkau tu kan. Berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran baru. Untuk membangunkan tabiat ini, usahawan boleh mengamalkan amalan seperti membaca penerbitan industri, menghadiri bengkel atau persediaan, dan secara aktif mencari maklum balas, pergi kursus komputer, apa-apa saja kursus yang bagus, yang boleh naikkan engkau punya image, pergi, ikut, tak kisah berapa bayarlah. Okay. Pencarian pengetahuan tidak terhad kepada bidang yang berkaitan secara langsung dengan perniagaan mereka. Usahawan yang berjaya selalunya merupakan individu yang berpengetahuan luas, yang membawa pelbagai pengetahuan dan perspektif kepada kerja mereka.
Skill. Naikkan skill engkau. Yang kesembilan, fokus berpusatkan pelanggan dan penciptaan nilai. Okay, tujuan utama mana-mana perniagaan adalah untuk mencipta nilai. Ini banyak selalu sebut ulangan nilai. Biasanya untuk pelanggan. Mentaliti keusahawanan memberi penekanan yang besar pada memahami keperluan pelanggan. Okay, dalam kerja kita ni pelanggan termasuklah kita punya ahli tim. Sebab ahli tim kita itu pelanggan juga. Mengenal pasti titik kesakitan dan mencipta penyelesaian yang menambah nilai. Usahawan berjaya apabila mereka mengutamakan keperluan dan keutamaan pelanggan mereka. Memastikan produk atau perkhidmatan mereka menyelesaikan masalah dunia sebenar. Tumpuan berpusatkan pelanggan ini boleh dipupuk dengan mencari maklum balas pelanggan secara aktif, sentiasa selaras dengan aliran pasaran dan bersedia untuk melaraskan tawaran untuk memenuhi keperluan pelanggan dengan lebih baik. Usahawan harus melihat diri mereka sebagai penyelesai masalah, problem solver, sentiasa mencari cara baru untuk memenuhi atau melebihi jangkaan pelanggan. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, syarikat kita itulah kerja dia, tuan-tuan. Syarikat kita, kenapa dia buat cara membership ni? Sebab itulah. Okey, dia tumpukan kepada pelanggan, tuan-tuan. Pelanggan inilah yang paling ramai dalam sebuah syarikat. Leader sedikit je. Leader tu sedikit, yang paling ramai ni pelanggan, tuan-tuan. Okey. Jadi sebab itulah syarikat kita buat membership. Dia tidak buat macam Amway, dia tidak buat macam Elken, menggunakan sistem komisen berdasarkan jual barang. Kalau jual barang, tuan-tuan, bayar komisen ikut jual barang, itu dia tidak melihat kepada pelanggan. Dia melihat kepada leader di atas tu. Dia tengok leader tu, dia nak bagi leader tu banyak duit. Sebab tu dia guna bayar komisen guna barang. Jadi barang tu dinaikkan harga, tuan-tuan. Berganda-ganda. Okey. Jadi Live Good terbalik. Live Good dia tak tengok leader di atas, dia tengok orang di bawah tu. Pelanggan-pelanggan ni, pelanggan ni yang ratusan ribu, berjuta-juta ni kan. Syarikat tengok tu, syarikat tengok pelanggan tu yang ramai tu. Okey, jadi dihapuskan, tidak lagi bayar komisen atas barang. Kita bayar komisen atas membership supaya harga barang jadi murah, tidak di markup tinggi. Okay, so ini nombor 9 ni syarikat kita buat ni, tuan. Kita berada dalam syarikat ni, jadi kita buat benda yang sama. Kita dalam Live Good, inilah kita buat. Kita tengok pelanggan. Bagi tahu dia, kita bayar membership ni, kau jangan tinggal membership bulan-bulan tu, oi. Kan? Sebab kita nak jaga pelanggan supaya kita dapat harga murah. Kan? Yang kau tak bayar bulan-bulan tu apa pasal? Nombor 10, last sekali. Okay, sebenarnya dia ada banyak lagi, tapi ini 10 ini cukup lah. 10 ini yang utama ni. 10 ini yang utama. Okay. Ciri-ciri otak kalau kau nak berjaya, kan. Rangkaian dan kerjasama. Rangkaian dan kerjasama. Nombor 10. Keusahawanan bukanlah satu usaha yang bersendirian. Engkau bukan Lone Ranger. Okay, engkau bukan Lone Ranger. Engkau bukan seorang-seorang. Engkau kena bertim, berjemaah. Ia mengenai membina hubungan dan rangkaian yang boleh membantu menyokong dan menguatkan visi seseorang. Aku bantu engkau, engkau bantu aku. Aku bantu engkau capai matlamat engkau, engkau bantu aku capai matlamat aku. Sama-sama saling membantu. Tapi kita ada matlamat masing-masing. Usahawan yang berjaya memahami kepentingan mengelilingi diri mereka dengan individu yang pelbagai
dan berkemahiran, termasuk mentor, rakan kongsi dan penyokong. Membina minda kolaboratif. Kolaboratif ini bekerjasama. Melibatkan usaha menjangkau, berkongsi idea dan bersikap terbuka kepada maklum balas. Usahawan boleh mengamalkan rangkaian dengan menghadiri acara industri, menyertai kumpulan profesional dan mengambil bahagian dalam forum, dalam talian seperti yang kita buat selalu dalam Zoom meeting. Rangkaian yang kukuh memberikan pandangan, sumber dan sokongan yang berharga semasa masa yang mencabar. Jadi beramai-ramai kita jadi kuat. Kalau kita bersorang-sorang, kita jadi lemah. Jadi beramai-ramailah. Bersokong-sokonglah, macam gambar tu. Macam gambar ni. Ini gambar tim. Termasuk Club Jet. Club Jet itu adalah kolaborasi tuan-tuan dengan Sifu. Saling tolong-menolong. Now, kesimpulan. Mentaliti keusahawanan sebagai perjalanan sepanjang hayat. Membangunkan mentaliti keusahawanan ialah perjalanan yang menggabungkan daya tahan, penglihatan, kebolehsuaian dan pembelajaran berterusan. Ini summary-nya, ringkasannya ni tuan. Walaupun ciri-ciri tertentu mungkin datang secara semula jadi kepada sesetengah orang, kebanyakannya boleh dipupuk melalui dedikasi dan amalan. Ada orang dia memang sudah sifat dia begitu. Daripada conditioning ibu bapa dia. Kalau bapa dia, ibu dia mungkin orang yang usahawan, dari kecil dah dia asuh dah dia kan. Jadi macam semula jadi, tapi sebenarnya bukan semula jadi tu. Dia conditioning daripada awal, daripada bapa mak dia tu. Merangkul minda keusahawanan bukan hanya mengenai kejayaan perniagaan. Ia mengenai membangunkan cara berfikir yang membawa pertumbuhan, peluang dan rasa tujuan yang unik ke dalam semua bidang kehidupan. Not just for business, tapi every part of your life. Setiap bahagian daripada hidup kita ni. Dalam dunia yang sentiasa berkembang, mereka yang mempunyai mentaliti keusahawanan dilengkapi dengan baik untuk menghadapi cabaran secara berterusan. Mengubah halangan menjadi peluang. Mengubah halangan menjadi peluang. Dan membina warisan yang berkesan. Dengan memupuk minda ini, bakal usahawan boleh meletakkan diri mereka bukan sahaja untuk mencapai kejayaan, tetapi untuk menjadi pemangkin kepada perubahan, inovasi dan pertumbuhan positif. Very nice, very nice, very nice. Alright, itulah dia 10 ciri-ciri minda seorang usahawan. So besok tengok balik video ni, rakaman video ni. Tengok sampai 10 kali. Tengok sampai 10 kali. Ada 10 poin ni kan. Ulang balik video tu, ulang balik sampai 10 kali engkau tengok. Dan engkau masukkan dalam otak tu 10 ciri-ciri itu. Ciri-ciri usahawan tu sangat bagus. Ini bukan Sibu punya tulisan, bukan.
Bukan tulisan Sifu ni. Sifu ambil tulisan ni daripada seseorang. Okay? Seseorang tu adalah orang yang paling bijak. Antara orang paling bijak di dunia lah. Okay? Jadi sebab tu bahasa dia tu kan hebat tu. Alright, dah pukul apa dah? 10.30. Ngam-ngam 1 jam. So, ada sesiapa yang nak kupas tadi yang 10 tu atau nak tambah lagi? Silakan. Kalau tuan-tuan nak tambah lagi, silakan. Kalau belum disebut tadi daripada 10 tu, tuan-tuan ada lagi idea lain. Okay. Mindset, ciri-ciri mindset yang ke-11. Silakan. Ataupun tuan-tuan nak ulas lagi salah satu poin di atas tadi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pengaran. Very interesting. 10 poin. Saya ada tulis 4 tadi. Ingat-ingat Sifu ajak kami dulu buat pencerahan atau Sifu tulis down all 10. It's very good. Cuma saya terfikir ramai yang mengetahui ini sebagai mentaliti usahawan ini. Tetapi yang penting itu macam mana nak mengubah. Dia ada 2 kategori manusia ni. Dia tahu ini mentaliti usahawan, tapi dia tidak ada usaha untuk memiliki itu mentaliti. Okay. Kedua, orang yang langsung blank, kosong. Dia tidak tahu apa itu mentaliti usahawan. Jadi yang kelas kedua ini perlu diajar macam mana apa yang dimaksudkan dengan mentaliti usahawan dan apa dia itu mentaliti itu usahawan. Tapi di kedua-dua kelas manusia ini tadi, untuk senang, andai kata ada obat, mau tukar ini kurang nih, supaya dia ada mentality itu, bukan jangan jual terlalu mahal lah. Kalau RM10, RM50, saya beli itu pil. Suruh dia makan, supaya dia. So is di dalam diri manusia begini tadi, dia ada satu benteng. Jadi macam mana mau merubuhkan itu benteng itu. Ada problem. Baik, ramai orang di dalam kita punya tim ni di beberapa person, but they know, they join ikut serta dalam buat, ya. But jangan kata 1 bulan, I'm sorry to say, minta maaf ya, banyak dari ujung rambut ke ujung kaki. Dia jangan kata nak ajak dia cari dalam 1 bulan 4-5 orang. 1 orang pun dia belum tergerak untuk anu ni. So, but they know. Yang teruknya ni, dia ada yang mengetahui langkah ini mengapa dia perlu diambil, tapi belum ada yang mungkin, forgive me if I'm wrong, mungkin ada yang buat usaha lah supaya di kalangan ahli-ahli. I'm talking about my team lah, especially. Saya tidak merujuk pada tim-tim yang lain, but itu masalah dia sebenarnya. They don't see, tapi they know. Mereka tahu apa itu mentality. Tapi macam itulah, seperti saya katakan, semacam ada satu benteng yang menghalang untuk mereka menembusi dia punya itu view pandangan di hadapan sana. I don't know. Ada risk taker seperti yang Sifu katakan tadi. Maybe yes, maybe no. Bagi saya berani menghadapi dan melakukan perubahan, ini pun penting. Kita banyak kali saya cakap, kita terbiasa dengan bayar sekian RM10 atau RM100 join sebagai ahli, dan kita terbiasa untuk menerima barangan. So that ini pun menjadi satu mental block bagi
kebanyakan yang saya jumpa lah sebenarnya. Kalau mereka ini tidak menghadapi mental block, I think easily saya boleh dapat 100 people already deh sebenarnya. Itulah. Kalau kita katakan dia orang ini berani, tak berani menghadapi kegagalan. Ini satu soalan yang cukup bagus juga nih. Kalau katakan tidak berani, mereka tidak akan join sebenarnya. So, people yang tidak berani, dia tidak akan join sama sekali. Biar apa jenis bisnis sekalipun. Tapi dia tak berani. Dia lebih selesa dengan dia punya comfort zone tu. Okay. Ya. Sebab itu tadi disebut tuan-tuan ya, dia ada dipanggil continuous learning. Okay. Continuous learning dan dibagi kita tadi kita kena tingkatkan kita punya image, tingkatkan kita punya diri, kemahiran diri. Okay. Jadi bila kita belajar sesuatu, benda itu masuk dalam kepala kita, tidak semua orang boleh apply kan. Okay. Sebab dia ada dipanggil amalan kan. Ilmu amalan. Okay. Ilmu semua orang boleh belajar. Semua orang boleh belajar. Amalan tidak semua orang boleh buat. Engkau tahu cara sembahyang, tapi ramai orang tidak sembahyang. Dia tahu cara sembahyang, tapi ramai orang tidak sembahyang. Amalan tu tuan-tuan, tahu dengan amalan dua yang berbeza. Ini perlukan komitmen. Amalan tu perlukan komitmen diri. Jadi komitmen itu yang tidak ada. Sebab dia adalah ujian. Dia adalah something yang berat orang buat. Tindakan. Jadi orang yang boleh solat, boleh sembahyang tu dia kerana dia dalam hatinya sudah kuat komitmen itu. Dia sudah kuat komitmen itu. Jadi nak kuatkan komitmen itu perlu latihan, perlu ditukul-tukul lah. Kan? It's not something that easy. Bukan sesuatu yang senang. Okay? Dia perlu banyak cabaran, perlu banyak tindakan, baru dia jadi kuat. Okay? So it's normal lah. It's normal tuan-tuan kalau kita tengok ada ramai orang tidak buat apa yang perlu dibuat dalam hidup. Sebab itu kan komitmen. Dia perlukan komitmen, amalan. Dia tahu, tapi dia tidak amalkan. Tahu tapi tidak amalkan. Jadi dalam diri dia belum ada komitmen yang kuat. Berbeza tuan-tuan kalau orang yang memang dia tidak ada someone who has no other choice. Dia kata do or die. Kan? Aku punya keadaan sekarang ni buat sungguh-sungguh atau mati lah. So orang yang macam tu komitmennya tinggi. Kan? Kalau sebulan kata aku nak 10 orang, aku nak sponsor 10 orang. Orang lain kata 1 orang pun cukup lah, tapi dia kata aku nak 10 orang. Sebab komitmen dia ada komitmen. Itu yang membezakan orang berjaya dengan tidak berjaya. Okay? So it is normal for people to ada pengetahuan tapi tak buat. Itu biasa. Okay? But kerja kita ni ialah menyampaikan saja. Kerja kita ni menyampaikan ilmu itu kan. Dia amalkan atau tidak itu up to that person lah. Kita tak boleh paksa dia. But secara komitmen kita sampaikan dengan sedaya upaya kita kepada orang. Okay? Sedaya upaya kita kepada orang. Jadi rezeki kita tu Tuhan yang bagi. Sama ada kita dapat rezeki daripada orang tu atau tidak, it doesn't matter. Just do it. Okay? Just do it.
regardless apa orang punya feedback. Tak kisah feedback orang tu, kita buat saja. Okay? InsyaAllah. Alright, tuan-tuan, sampai ini saya malam ni tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tu dapat diambil manfaat, mudah-mudahan untuk manfaat setiap orang. Okay, mudah-mudahan everything good that we speak tonight diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yes, semua orang yang ada dalam Zoom meeting ini mendapat ganjaran kerana menjadikan Zoom meeting ini hidup. Kan? Kalau tak ada orang masuk, tak hidup tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang masuk Zoom meeting, mudah-mudahan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rakan-rakan yang tengok rakaman video ini, okay, jom masuk Zoom meeting tuan-tuan. Okay, jangan tengok rakaman je. Okay. Rakaman ni tujuannya untuk mereka yang ada masalah talian. Kalau tuan-tuan punya talian okey, masuklah Zoom meeting. Ya. Supaya kita memeriahkan suasana ni. Jadi sampai sini saja malam ni. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.